Salam sejahtera tuan-tuan dan puan, selamat datang ke saluran Huako. Ya, sekiranya tuan-tuan dan puan belum subscribe ke Huako channel, sila subscribe sekarang. Dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima pemberitahuan daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, sila subscribe sekarang. Dan kita tengok berita yang menarik sekarang juga. Ya, Muhyiddin sudah boleh berkemas awal kecuali. Artikel ni daripada Syabuddin.com. Right, kita tengok. Mengikut perbahasan Belanjawan 2021, setakat ini masih tidak ternampak ada ruang untuk ia diluluskan dengan mudah. Baik melalui perbahasan oleh Anwar Ibrahim, Najib Razak dan lain-lain pemimpin sama ada daripada Pakatan Harapan atau Barisan Nasional, rata-ratanya meletakkan syarat sebelum sedia memberi sokongan. Sehingga ini sekurang-kurangnya ada 4 halangan atau tuntutan yang menyukarkan Belanjawan 2021 daripada diluluskan. Yang pertama, pengeluaran RM10,000 daripada akaun 1 KWSP. Kedua, lanjutan moratorium wajib selama 6 bulan lagi. Ketiga, peruntukan propaganda jasa sebanyak RM85.5 juta dan dana RM8.5 juta untuk NGO penggerak komuniti negara. Anwar selaku Ketua Pembangkang ketika berucap membahaskan Belanjawan 2021 berkata, jika tiada pindaan terhadap 4 perkara tersebut, Blok Pakatan Harapan tidak akan menyokongnya. Wah, tegas ha? Pemimpin Pakatan Harapan daripada DAP dan Amanah juga melontarkan syarat yang sama. Jika tidak, mereka turut tidak memberi sokongan. Bagi Barisan Nasional pula, khususnya melalui ucapan Najib selaku pengerusi BNBPC, penekanan khusus mereka adalah berkaitan kebenaran pengeluaran RM10,000 KWSP dan lanjutan moratorium yang disifatkan dapat memberi kelegaan kepada rakyat meringankan beban kehidupan di musim COVID-19 ini. Tidak saja dalam ucapannya, Najib menyatakan sokongan Barisan Nasional terhadap Belanjawan 2021 adalah bersyarat. Malah dalam posting di laman sosial sehingga hari ini, juga bekas Perdana Menteri itu terus berkeras agar 2 tuntutan itu dipenuhi jika kerajaan mahukan sokongan mereka. Dengan sentimen penolakan di Parlimen itu, tanpa ragu-ragu, kemungkinan Belanjawan 2021 tidak diluluskan adalah sekitar 60%. Tambah memburukkan keadaan, sementara Muhyiddin Yassin terus sejuk dan membisu, pihak KWSP, Bank Negara dan Kementerian Kewangan sendiri nampaknya kekal keberatan untuk bertolak ansur. CEO KWSP, Tunku Ali Zakri alias berkata, beliau lebih rela dibenci daripada menunaikan pengeluaran wang daripada akaun 1 yang diminta itu. Alasan beliau, KWSP mahu melindungi masa depan penjarum selepas mereka bersara nanti. Gaberman Negara Nur Samsia Muhammad Yunus pula menjelaskan, melanjutkan lagi moratorium selama 6 bulan hanya akan merencatkan ekonomi negara. Jelasnya, moratorium menyeluruh adalah tidak baik untuk ekonomi kerana ia hanya memberi lebihan wang jangka pendek kepada rakyat. Melalui pendirian KWSP dan Bank Negara itu, ia menjadikan penolakan di pihak rakyat terhadap Belanjawan 2021 adalah antara 75 hingga 80%. Ini kerana mereka yang hilang pendapatan, diberhentikan kerja dan tiada sumber pendapatan begitu memerlukan RM10,000 untuk menyelesaikan urusan kehidupan atau bagi memulakan perniagaan baru secara kecil-kecilan. Namun, dalam kenyataan terbarunya hari ini, KWSP mengumumkan kebenaran untuk kira-kira 2 juta pencarum
yang hilang pekerjaan, diberi cuti tanpa gaji dan tiada sumber pendapatan mengeluarkan wang daripada akaun satu tertakluk kepada baki simpanan masing-masing. Bagi mereka yang mempunyai baki tidak lebih RM90,000, dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000. Sementara yang ada simpanan lebih daripada itu, dibolehkan mengeluar sehingga RM60,000. Di sebalik KWSP mula berlembut, walaupun kebenaran yang diberi tidak menyeluruh, iaitu hanya untuk 2 juta pencarum berbanding kira-kira 4.7 juta pencarum di bawah skim Air Lestari melalui tuntutan asal, tetapi Bank Negara dan Kementerian Kewangan belum lagi mengubah pendirian mereka berkaitan moratorium. Bermakna, tuntutan yang diminta oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional belum lagi dipenuhi sepenuhnya. Okay? Begitupun, dalam cubaan untuk meraih simpati, Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, gaji kaki tangan awam dan petugas Barisan Harapan COVID-19 tidak akan mampu dibayar oleh kerajaan jika Belanjawan 2021 tidak diluluskan. Sementara ramai yang menyifatkan Tengku Zafrul cuba melakukan ugutan dengan hujah dangkalnya tersebut, kemudian hampir semua suara menolak kenyataan beliau itu. Kata mereka, tiada kaitan penolakan. Belanjawan 2021 dengan bayaran gaji kaki tangan awam kerana selepas belanjawan ditolak dan kerajaan yang ada jatuh, kerajaan yang baru terbentuk nanti boleh membentangkan semula atau mengemukakan usul bajet interim khusus untuk pembayaran gaji saja. Dengan bajet interim itu, bayaran gaji kaki tangan awam, pembelian vaksin COVID-19 dan pemberian tunai kepada rakyat dapat diteruskan tanpa gangguan. Yang penting, apabila Belanjawan 2021 ditolak kerana tuntutan yang diminta tidak dipenuhi, Kerajaan Perikatan Nasional dan Muhyiddin yang tidak peka terhadap keperluan rakyat akan jatuh dengan sendirinya. Meskipun Muhyiddin masih ada ruang untuk memohon kepada Agong untuk pembubaran parlimen selepas Belanjawan ditolak, besar kemungkinan permintaan itu tidak ditunaikan kerana kes COVID-19 yang masih meninggi setiap hari. Jalan selamat ialah Agong harus membenarkan pembentukan kerajaan baru untuk menyelesaikan kekusutan politik yang melanda negara. Oleh kerana baik Pakatan Harapan atau Barisan Nasional, asas mereka menolak Belanjawan 2021 adalah kerana kerajaan tidak sedia membenarkan pengeluaran KWSP dengan melanjutkan moratorium 6 bulan lagi dan berkaitan dana untuk jasa dan NGO penggerak komuniti negara. Belanjawan baru yang akan dibentangkan selepas itu tentu saja akan mengambil kira perkara-perkara tersebut. Dengan yang demikian, kerajaan baru yang terbentuk selepas itu adalah sebuah kerajaan yang disukai dan diterima rakyat kerana mengambil kira keperluan sebenar mereka. Sentimen setakat ini, baik di parlimen atau di kalangan rakyat, memperlihatkan Muhyiddin mungkin terpaksa berkemas awal daripada pejabatnya. Satu-satunya cara untuk mengelakkan Muhyiddin berkemas awal ialah memenuhi semua tuntutan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Blok Pembangkang dalam Belanjawan 2021, yang mana ia juga berarti beliau harus mengalah untuk memberi suatu kemenangan buat Anwar dan Najib dalam perjuangan mereka demi rakyat. Artikel ini sharekan oleh Syabuddin.com. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan tengok perkembangan semasa politik di negara kita pada masa video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.